saya juga dapat pergi ke serata dunia, mengembangkan bakat dan hasil karya saya sendiri. Sebuah perjalanan penuh dari semangat figura yang memvisualkan kisah-kisah inspiratif wanita milenial Malaysia untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk membangkitkan semangat wanita agar terus berusaha untuk berjaya dalam hidup. Puan Nur Yusniza atau lebih senang dikenali dengan panggilan Jaja Yusof berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Kini menetap di Gombak. Mewarisi bakat seni dari ayahnya Yusof Gajah, kini beliau meneruskan legasi seni dan perjuangan ayahnya sehingga mendapat perhatian ramai pihak. Untuk episod kali ini kita berada di studio Pak Yusof Gajah dan bersama kita seorang figura yang cukup istimewa yang merupakan anak perempuan kepada Pak Yusof Gajah, merupakan seorang penulis dan juga pelukis buku ilustrasi kanak-kanak yang bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa juga. Bersama kita Puan Nur Yusniza. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Puan Jaja, seperti yang penonton dapat lihat sekarang kan, di belakang kita ni ada banyak hasil karya lukisan kan. Mungkin Puan Jaja boleh ceritakan sedikit kepada penonton kita. Seperti ayah yang menggunakan trademark gajah, saya juga dari kecil memang banyak menulis dan melukis. So ada 1,000 atau lebih lukis di Malaysia. So macam mana kita nak stand out dan ada identiti sendiri, saya terus melukis dan lukis benda yang saya suka. Salah satunya ialah kucing lah. Bila kita lukis benda yang kita suka dan sayang, ia datang dari dalam kan, dari soul kita. So, dan saya sekarang ni ada ramai followers saya sendiri, ada ramai kolektor saya sendiri, hasil daripada karya kucing saya. Bila makin membesar, Jaja ni kita bawa ke perpustakaan yang dia pun suka sangat membaca. Dulu arwah ayah dia suka kucing, Jaja pula suka main dengan kucing. Jadi lama-lama kita panggil Jaja Kucing. Tapi bila dah dewasa, Jaja sebagai seorang pelukis, dia lebih kepada Jaja Yusof lah. Bakat Puan Nur Yusniza bermula sebagai penulis mula disedari dan menonjol sejak dari kecil. Sebagai ibu dan ayah, mereka sentiasa memberikan galakan serta sokongan untuknya pergi lebih jauh. Dari kecil saya suka menulis puisi. Saya ada lebih 100 puisi dalam koleksi waktu tu umur saya baru 6 tahun. Sebenarnya kecil-kecil tu dia sangat, pada mama dia sangat cerdik lah. Dia suka memerhati, dia suka macam mengulang perkataan-perkataan yang ada bentuk-bentuk macam nak baik-baik puisi. Entah macam mana satu masa ada production house yang dia ada program anak-anak Kinantan. Maknanya kanak-kanak yang di bawah 12 tahun yang berjaya dalam bakat masing-masing dikumpulkan selama 12 orang. Dia telah menulis sajak sebanyak 100 sajak. Dan ketika mama hantar ke majalah Dewan Bahasa, ada produksi yang memanggil saya untuk terlibat dalam program Anak Kinantan yang juga mendapat perhatian Tun Siti Asmah, dan saya terlibat dalam acara bacaan puisi dengan para pemuisi senior. Karya Naif bersama
Persembahannya ringkas dan santai, mempunyai corak terjemahannya yang tersendiri. Puan Nur Yusniza menjadikan ideologi ayah sebagai motivasi untuk beliau meneruskan minatnya sebagai pengkarya seni. Puan Jaja, tak dinafikan kesemua hasil karya di studio Pak Yusof Gajah ni semuanya menarik, mempunyai keunikannya yang tersendiri. Tetapi apa yang menarik perhatian saya adalah artikel di sini yang mengatakan di mana seniman jangan hidup miskin. Mungkin Puan Jaja boleh kongsikan apakah sebenarnya ideologi almarhum Pak Yusof Gajah ini? Ini pada pendapat saya, tafsiran saya sendiri untuk peranan ibu ayah sendiri yang kena menggarap bakat anak daripada kecil. So macam arwah ayah bagi kami buku untuk kami baca, dan ayah dekatkan diri kami dengan seni lukis, pelbagailah kemahiran supaya kami bila besar kami walaupun tak dapat peluang bekerja, kita dapat meneruskan kehidupan dengan bakat yang kami ada sendiri lah. Selagi ada bakat, tak akan boleh hidup miskin macam tu kan. Menggunakan bakat yang ada tu untuk menjana semua pendapatan. Kemahiran untuk kita meneruskan kehidupan, berniaga dan sebagainya. Tapi ilmu itu penting, kena terus menggali ilmu. Melihat ke atas sebagai motivasi, bukan untuk rendah diri, dan melihat ke bawah agar lebih bersyukur, bukan untuk menjadi sombong. Kita boleh berharap, tetapi jangan